Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, selamat malam dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat kita yang menonton live ini. Waalaikumsalam Iranto Marcelo, Muazzaza, waalaikumsalam. Saya bersiaran secara live di TikTok dan juga Facebook saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim. Nazri Musa, waalaikumsalam. Abang Adi Putra, waalaikumsalam. Rakan-rakan seperjuangan. Jadi saya berjuang di sini, anda berjuang di sana seperti biasa. Ustaz Muhammad Anwar, waalaikumsalam. Ahad Daif, waalaikumsalam. Rusli Ismail, waalaikumsalam. Sila tekan button share. Kalau di TikTok ni perjuangan anda senang, ada anak panah, tekan share ke semua grup WhatsApp dan juga grup-grup di Telegram yang anda ada. Dan di Facebook tekan butang share dan share lah ke grup-grup di Facebook. Dan seantero dunia lah, share lah kat mana-mana yang anda nak share pun. Jadi rakan-rakan yang ada Facebook, sila pindah ke Facebook. Sekejap baru main di TikTok sebab kita nak mengekalkan view kita di Facebook. Waalaikumsalam Zam Rahman, Sapi Kerbau, Syam Dek Narong, Anjali, waalaikumsalam. Waalaikumsalam kepada sesiapa sahaja sahabat-sahabat kita yang memberi salam. Yang pertama-tama kalinya adalah tular video seorang bernama Yazid Noh, kalau tak silap saya, yang mengaku bahawa beliau adalah Ketua Cyber Trooper Perikatan Nasional. Untuk makluman, saya telah pun membuat semakan kepada penerangan Perikatan Nasional. Dan dimaklumkan bahawa tidak ada cyber trooper di bawah penerangan Perikatan Nasional ataupun Perikatan Nasional itu sendiri. Dan sekiranya saudara Yazid Noh itu mengaku bahawa beliau adalah ketua cyber trooper kepada Perikatan Nasional, maka beliau kena bagi tahulah siapa yang bayar dia tu. Kita nak tahu juga, jangan duk claim saja sebab Perikatan Nasional tidak ada cyber trooper. Untuk makluman saudara semua, Abang Masyurul Santing, Yusuf Ismail, waalaikumsalam semua yang memberi salam. Jadi kita tak ada cyber trooper kan. Jadi sebab dia duk claim Assalamualaikum, saya ketua cyber trooper. Ada ketua pula cyber trooper ni, saya pun tak tahu. Yang saya tahu pengarah cyber trooper UMNO, kita tahulah Luqman Adam kan, Lanskar Cyber Malaysia kan. Jadi Pakatan Harapan kita tahu juga Rafizi Imbok yang pengarah. PN kita tak tahu lagi lah. Waalaikumsalam Ion Baling. Minta maaf ada nama-nama yang saya tak sempat sebut tu. Rakan-rakan yang lama mengikuti live saya mohon maaf sebab yang pertamanya mata saya sakit, nak dua ni tak boleh jadi penin sekali. Yang keduanya sebab cepat sangat komen naik lah ni, tak tahu siapa. Muhammad Adham, waalaikumsalam. Janah Guntur, waalaikumsalam. Jadi tuan-tuan, saya nak start live tadi di TikTok. Saya letaklah tajuk live saya tu Reformasi Telur, TELUR. Rupanya perkataan telur itu telah di-ban oleh TikTok. Di Facebook dia tak ban, tapi di TikTok dia ban perkataan telur tersebut. Kerajaan telur, waalaikumsalam, di-ban perkataan telur tu. Jadi saya terpaksalah tukar bubuh reformis telok kan. Telur pun depa ban, depa takut. Okey tuan-tuan Jadi waalaikumsalam Abdul Muttalib. Jadi tadi saya duduk bersama dengan sahabat kita di TikTok nama Yusman, Abang Yusman kita di Seri Permaisuri. Jadi kita pun duk sembang-sembang lah, comel-comel kita duk sembang-sembang lah harga telur, duk survey harga telur dan sebagainya. Harga telur masih lagi belum turun. Jadi saya melancarkan satu kempen bersama dengan beliau lah. Kempennya adalah #kerajaan telur. Jadi saudara semua yang sedang tengok live kita ni, mungkinlah benda ni tak ada lah nampak kesan, ataupun ada kesan dia sebenarnya bila kita tukar profile picture kita ni. Jadi kita minta lah rakan-rakan sahabat-sahabat kita untuk support kita punya kempen. Kalau kita tengok Pakatan Harapan, bila mereka buat kempen tukar profile picture, semua tukar. Jadi kita ni kena jugalah. Ya, Abang Jebat Dahaka, terima kasih atas gift. Jadi yang kita pun kena tukar jugalah kan. Jadi nak ambil gambar nak ambil tang mana? Ramai duk tanya, gambar nak ambil tang mana ni sebenarnya?
Tuan-tuan pergi dekat Facebook. Dekat Facebook kan. Facebook, tuan-tuan type nama Muhammad Syafiq Abdul Halim. MOHAMADSHAFIQ Abdul Halim. ABDULHALIM. Abdul Halim. Jadi, tuan-tuan pergi dekat page. Jangan pergi kat profile. Profile sekali dia keluar Facebook saya hak sebenar. Dia ada Syafiq Halim dan juga Syafiq Halim 2 tu. Tuan-tuan pergi dekat page. Bila tuan-tuan pergi kat page, tuan-tuan tekan follow. Lepas tu tuan-tuan download. Ada gambar telur tu tuan-tuan download. Dan saya minta saudara-saudara kita, sahabat seberjuangan, kalau boleh kita nak tengok banyaklah hashtag kerajaan telur ni. Duk ada dekat dalam TikTok dan juga Facebook kita. Boleh tak ambil masa Ustaz dalam 5 minit ke 4 minit. Ni saudara kita Leslie pun dah pakai dah hashtag kerajaan telur. Satgi masa kita buka room untuk duduk ramai-ramai, kita nak semua naik di atas tu semua kerajaan telur lah. Kalau boleh untuk kita tunjukkan solidarity lebih kurang tu lah. Kita nak tunjukkan secara sihat bahawa memohon supaya kerajaan hari ini mereka melihat kepada protes yang kita telah buat dan mereka akan menurunkan harga telur yang hari ini menekan rakyat. Jadi bukan sahaja harga telur tuan-tuan, jangan mention saya please. Bukan sahaja harga telur, tengok yang Daniel Meslimi ni apa semua ni kita blok siapa yang jadi admin dekat dalam saya punya ni tolong blok lah tolong Ustaz tengok blok Ustaz daripada depan ni. Hak mana tak berminat untuk nak dengar kita punya hujah ni tolong pergi blok Ustaz. Sebab dia akan menyemak sahaja kalau dia ada di sini pun. Kerajaan telur semua tukar profile picture minta tolong sahabat-sahabat kita solidarity untuk tukar profile picture. Kita ambil masa Ustaz seminit 2 minit tukar Ustaz profile picture, tak lama pun bukan lama pun nak tukar. Kurang-kurangnya kita nampak sekali naik semua kuning kerajaan telur okey. Yang dalam Facebook mereka tak ada masalah lah untuk tukar sebab mereka memang duduk tengok live saya di Facebook, di page saya, maka mereka ada lah gambar di page saya tu. Mr. MZ pun points pun dah tukar gambar. Saya makan sayur kerajaan telur. Abang Edi Putra kita tukar Ustaz profile picture semua. Lepas tu masuk balik dalam live ni banyak benda yang kita nak bicarakan, berbagai perkara. Jadi satgi tuan-tuan kita minta lepas saya habis live satgi kita pergi dekat Facebook Mat Sabu, kita pergi komen di situ YB Menteri minta tolong turunkan harga telur sebab rakyat dah terseksa dengan harga telur yang mahal ni. Ramai dah rakan kita yang tukar kami nak tengok telur Mat Sabu. Okey tuan-tuan Jadi apa cerita hari ni? Minta maaf lah saya buat live lambat sikit ni di Facebook ni. Tak apa kot dah. Lah dah cuti sekolah. Rakan-rakan kita di Facebook selalunya biasa pukul 9.30 malam. Rakan-rakan kita di TikTok biasa sampai pukul 5 pagi lebih. Saya pun sampai nak melelong lah kan. Tapi tak apalah nak buat macam mana. Itulah kehidupan sosial media. Tapi tak apalah hari cuti. Esok ni bila kerja tak boleh dah lah sampai pukul 5-6 pagi. Apa isu hari ni tuan-tuan? Tekan button share dulu. Saya tengok share ni tak banyak di Facebook, naik di TikTok turun pula dah share. Duk tukar gambar telur lah ni. Abang Edi Putra pun dah tukar, selesai tukar dah. Okey. Banyak isu hari ni tuan-tuan melibatkan kementerian. Tapi tak apa, saya nak terangkan dulu. Puak-puak Pakatan Harapan ni, depa duk kata kat awak yang geng-geng Perikatan Nasional ni duk bising tiap-tiap hari. Depa ni kempunan sangat ke nak jadi Perdana Menteri? Depa ni tak dapat terima kenyataan ke sebab Tan Sri Muhyiddin tak boleh jadi Perdana Menteri, jadi PM tepi? Depa ni tak puas hati ke, tak dapat terima kekalahan ke? Jadi banyaklah persoalan di live-live depa. Jadi saya nak jawab lah. Yang pertamanya, pilihan raya ini dibuat dengan alasan pada waktu itu Ismail Sabri cakap lepas pilihan raya dibuat maka pada waktu itu akan berlakunya perbentangan belanjawan. Sebab apa? Sebab kita masih belum lagi
dan membentangkan belanjawan kita. Kita tak tahu dan tahun depan macam mana kita nak belanja duit kita. Jadi bukan kata mereka ni baru jadi kerajaan berapa hari terus kita nak marah. No, tapi dia memang kita dah langgak dinding dah. Masa ni saya nak bagi tahu tarikh. Dan kita ni bulan 12 kita kena lepas belanjawan. Tarikh ni dia bergerak. Tarikh duk mai ni. Tarikh duk mai ni. Hari ni berapa hari bulan hari ni? Hari ni berapa bulan saudara semua? Tarikh duk mai ni dia duk bergerak. Tarikh mati ni, due date, kita makin duk melanggak dekat dengan dinding. Dekat dengan dinding. Dekat makin. Tapi kita tak nampak apa perancangan yang nak dibuat oleh kerajaan sekarang ni. Nak belanja duit negara macam mana? Yang kita nampak adalah saat jumpa Timor Leste, saat jumpa Brunei, saat apa nama ni, Bilal, saat kawan ni, kita tak nampak sebenarnya ke mana sebenarnya arah tuju negara kita 2023. Jadi inilah yang kami di sebelah sini, saya sebagai reformasi anak muda, mereka marah saya pakai perkataan reformasi ni. Jadi reformasi ni maksudnya pembaharuan. Jadi kita tak setuju dengan kerajaan hari ini, kita nakkan satu pembaharuan, maka kita nak kita buat reformasi. Hari ini 12 hari bulan. Maka kita makin dekat. 12 hari bulan ni dia duduk tengah-tengah dah. Jadi nak bentang belanjawan, nanti kita nak bentang apa ni sebenarnya ni? Apa kerajaan kita nak buat? Kan kita tak nampak apa-apa. Penjawat awam melihat apakah yang mereka akan dapat. Kan, rakyat B40, M40 tengah menunggu apakah yang mereka akan dapat. Bagaimanakah kerajaan nak belanjakan wang negara pada tahun hadapan. Jadi ini yang kita kritik, sebab hari ini kita nampak kementerian hari ini tak bolehlah nak bagi alasan kena tunggu 100 hari, kena tunggu 200 hari. Sebab kita duduk dalam masa yang emergency, yang singkat, yang mana kita duduk ujung tahun, lazimnya pembentangan belanjawan ni dibuat pada ujung tahun. Kita tak nak kerajaan nanti bagi alasan kita terpaksa lulus bajet emergency untuk bayar dulu gaji penjawat awam. Selepas tu kita fikir semula kita nak buat belanjawan apa. Ini jadi masalah apabila belanjawan tidak dibentangkan kepada Dewan Rakyat dan meluluskan belanjawan secara menggunakan terma emergency. Lepas ni mungkin mereka akan jual pula nama Agung, Agung suruh lepas dan sebagainya. Jadi perkara ini tidak boleh dibiarkan. Contoh hari ini melibatkan pejabat awam PDRM. Sepatutnya Menteri di Kementerian Dalam Negeri, YB Senator Saifuddin Nasution, apa yang perlu dibuat? Saya bekas anggota polis, mungkin saya dekatlah dengan anggota-anggota polis ni, saya memahami apa masalah-masalah anggota. Sebab itu masa PN buat manifesto, saya ada cadanglah juga beberapa benda dan saya nampak adalah benda tu kat dalam manifesto Perikatan Nasional ni. Antaranya apa benda? Allowance tetap perumahan, ITP, imbuhan tetap perumahan, yang mana masih rendah. Walaupun sewa rumah meningkat, harga hartanah meningkat hari ini, tapi kerajaan masih lagi bagi imbuhan tetap perumahan kepada pejabat awam RM375. Yang keduanya adalah berkaitan dengan Kola. Susah saya C ni. COLA. Kola. Itu bantuan sara hidup. Yang masih lagi rendah. Yang mana mereka minta untuk penambahan. Yang ketiganya adalah kenaikan gaji tahunan. Yang mana pejabat awam hari ini dah berapa lama tak naik kenaikan gaji tahunan mereka. Khususnya yang berpangkat rendah. Ini yang kita dimaklumkanlah, rakan-rakan kita maklum kepada kita. Jadi kita mengharapkan Menteri di Kementerian Dalam Negeri apabila menjawat sahaja jawatan sebagai YB Senator di Kementerian Dalam Negeri, maka dia akan memikirkan soal. Kita duk tunggu-tunggulah sidang media Menteri Kementerian Dalam Negeri ni, apa yang dia nak bagi tahu. Bila hari ini Menteri Kementerian Dalam Negeri hadir memberi sidang media, memberi press statement kepada wartawan, dia tak sebut tentang apakah inisiatif untuk beliau bantu pejabat-pejabat awam di bawah Kementerian Dalam Negeri ini. Apa yang Menteri Kementerian Dalam Negeri sebut hari ini? Menteri Kementerian Dalam Negeri buat pengumuman hari ini, dia kata dia akan mula buat jelajah, 6 jelajah Pakatan Harapan untuk kempen persediaan pilihan raya negeri.
Jadi ini adalah satu benda yang amat mengecewakan lah. Sebab kita telah pun habis PRU 15. Kita nak menghadapi PRN bulan 5 tahun depan ni tuan-tuan. Bukan lah ni bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5. Lambat lagi. Apa yang duk fikir tentang pilihan raya negeri? Fikirlah dulu nak buat belanjawan ni manfaat kepada penyawat awam. Apa yang nak dibagi? Kena tengoklah kepada masalah-masalah anggota PDRM. Mana tahu nak luluskan belanjawan untuk memperbaiki perumahan-perumahan PDRM. Untuk menambah ke? Hari ni anggota PDRM gaji bukannya 15,000 macam menteri. Gaji anggota pangkat korporal dan ke bawah 3,000. Sewa rumah 1,500 nak makan apa? Kan, kebanyakan anggota PDRM bini tak bekerja lah. Sebab apa? Dia kerja 24 jam berkhidmat untuk negara. Jadi kalau bini dia kerja, siapa nak jaga anak? Siapa nak hantar anak pergi sekolah? Kan, jadi mereka ni seorang kerja. Bila kerja seorang, gajilah mungkinlah 3,000 lebih lah sikit-sikit, 3,500. Bayar sewa rumah 1,500, tinggal 2,000. Bayar kereta 500, tinggal 1,500. Bayar bil elektrik apa berdebat 500, tinggal 1,000. Kan, isi minyak kereta, makan kat tempat kerja, anak sekolah dan sebagainya. Yang ni yang kerajaan kena fikir. Kan, sebab apa anggota ni terpaksa duduk di luar? Sebab apa? Sebab perumahan ataupun quarters ni tak cukup. Mungkinlah kerajaan yang baru ni kita nak dengar. Mungkinlah dia nak umum, nak bagi tahu kata, oh nak buat penambahan quarters. Kan, untuk anggota PDRM ataupun nak mengambil alih quarters-quarters yang tidak digunakan. Inilah yang kita nak dengar. Kan, ataupun banyak juga quarters-quarters PDRM ni yang rosak. Mungkin kerajaan nak sebut dalam belanjawan, kita akan mengeluarkan belanjawan untuk memperbaiki quarters-quarters PDRM. Tiba-tiba keluar, kita nak buat jelajah untuk kempen pilihan raya. Astaghfirullahaladzim, menteri. Apa hamba buat ni? Pilihan raya dah habis, PRU 15 dah habis. Fokus kepada kerja anda. Tok merapu tak habis-habis lagi ni. Ni kita nak pi ni hari ni 12 hari bulan ni, tak lama lagi ni. Nak pi ujung tahun ni 31 ni. Bajet nak kena lulus ni, nak buat bajet apa ni untuk kementerian? Selesai buat Kementerian Dalam Negeri. Mai pula dah Kementerian Kesihatan. Saya pun lupa dah nama dia apa. Tak tahu tadi. Dr. Haliza ke apa nama. Kita duk tunggulah Kementerian Kesihatan ni. Kotlah nak buat pengumuman apakah kita nak dengar. Tak pernah-pernah keluar. Kita nak dengar lah, kotlah nak kata nak tambah apa dulu kerajaan yang terdahulu kita tengok kan, adanya ward grade-grade yang tertentu kan, grade A, grade B dan sebagainya, kelas pertama, kelas kedua dan kelas ketiga kan, kita nak hapuskan kasta-kasta ni yang mana ward kelas ketiga nak masuk aircon ke kan, untuk nurse-nurse macam adik saya nurse kan, umur muda lagi, kena duduk di luar kan, di Kelang sana nak kerja susah kan, nak kena pergi cari rumah sewa dan sebagainya dengan kawasan yang orang kata apa black area kan, quarters tak cukup. Kita ingat nak dengar itulah, ataupun nak dengar apa-apa untuk kebaikan rakyat lah yang melibatkan kesihatan. Tiba-tiba sidang media pertama Kementerian Kesihatan Malaysia, dia kata apa? Dia kata dia nak beli pad. Pad tu tahu tak binatang apa pad? Ada orang yang tak tahu pad tu binatang apa? Pad ni tuala wanita. Tak apalah, kita pun baca lah. Baguslah dia fikir tentang kemiskinan haid. Sebab lah ni banyak tempat yang kena bencana. Kedai runcit tenggelam, itu tenggelam, ini tenggelam. Orang perempuan ni dia ada darah haid dia. Jadi dia ni nak pergi beli pun tak boleh, banjir. Pad dekat kedai runcit rosak. Lepas tu nak beli tak ada duit, orang susah. Kita duk ingat kan kementerian nak pergi bagi kat depan ni lah yang susah-susah tak mampu beli pad ni. Bila tersebut tentang kemiskinan haid ni, makna kemiskinan haid ni adalah ketidakmampuan. Tidak mampu untuk membeli tuala wanita. Tak ada duit. Senang cerita, tak ada duit nak beli tuala wanita.
Dia buat pengumuman apa, tuan-tuan? Dia buat pengumuman, dia kata, saya memikirkan soal kemiskinan haid dan kita akan beli tuala wanita yang kita akan letak di pejabat menteri dan juga kementerian. Astaghfirullahalazim. Menteri, apa kamu fikir ni? Pejabat menteri, hak duk ada dalam pejabat menteri itu siapa dia? Setiausaha politik, setiausaha akhbar menteri, setiausaha sulit kanan, pegawai takbir diplomatik, pegawai khas, fellow perdana, puak-puak ni tak ada duit ke? Mereka ni semua gaji, jusa A, jusa B, jusa C, grade 54. Mereka ni tak ada duit ke? Adakah mereka tidak berkemampuan untuk membeli tuala wanita? Lepas tu nak pergi letak di kementerian. Astaghfirullahalazim. Menteri, kalau nak bagi kepada orang susah. Bukan duk pergi longgok di kementerian banyak-banyak nak buat apa tuala wanita pibuh di pejabat menteri dan juga kementerian. Menteri yang ada sekarang ini ada otak ke tak ada otak? Budak umur 18 tahun pun boleh kata menteri ni level pemikiran cakang dia bagi. Astaghfirullahalazim. Menteri. Punyalah banyak duk lapor dekat dalam akhbar yang mengatakan ada negeri-negeri yang kena banjir di pantai timur, di selatan negara kita. Mereka ni sudah tentu memerlukan tuala wanita. Apa salahnya menteri kalau suruh pegawai pergi hantar di sana? Sebagai permulaan untuk membasmi kemiskinan haid. Astaghfirullahalazim. Menteri, woi. Tak ada akal langsung nak fikir. Tu yang pertama. Ni kita duk tunggu ni. Tak apalah, takkanlah Kementerian Kesihatan nak buat belanjawan untuk tuala wanita saja. Takkan itu je dia nak buat belanjawan untuk kemiskinan. Sebenarnya kemiskinan haid ni, tuan-tuan, saya nak bagi tahu bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat sebenarnya. Ataupun bawah zakat, bukan bawah Kementerian Kesihatan pun sebenarnya untuk kemiskinan haid ni. Kalau nak ikutkan betul-betulnya adalah di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tapi tak apalah menteri nak pergi buat kerja orang lain, tak apalah nak tunjuk sebab tu dulu perjuangan dia. Dia duk bawa tentang isu kemiskinan haid, tak apalah dia nak claim nama, tak apa, kita tak kisah. Tapi takkanlah kita nak buat belanjawan kementerian hanya semata-mata nak beli tuala wanita saja. Rakyat, para nurse, doktor, mereka duk tengok ni. Banyak isu yang mana Pakatan Harapan bawa dulu. Mereka duk sebut pasal doktor kontrak, sampai pergi buat paket, hajak doktor-doktor buat perhimpunan dan sebagainya. Isu doktor kontrak. Ada tak masuk belanjawan kita akan menambah jumlah doktor di hospital? Daripada doktor kontrak, kita serapkan untuk menjadi penjawatan tetap. Hak ni mereka nak kena fikir, sebab yang ni mereka duk berjuang dulu. Bawa doktor pergi jalan-jalan ni. Bukan bawa doktor pergi jalan-jalan, bawa doktor pergi jalanan. Silap pula dah. Pergi jalan-jalan tak apa. Yang ni yang mereka kena fikir ni. Lepas tu berkenaan dengan nurse. Yang mereka duk sebut dulu. Oh, student Malaysia ambil nursing tak boleh kerja di Malaysia, nak kena pergi kerja di Dubai dan sebagainya, tinggal keluarga sebab tak ada. Ni kena wujudkan lah. Kena tengok lah tahun mana. Kan? Kena fikir lah, ni semua melibatkan belanjaan di bawah kementerian. Dulu mereka duk sibuk tentang hospital, apa, panas, crowd dan sebagainya, sesak dan sebagainya, kualiti hospital dan sebagainya. Buatlah senarai. Hospital mana ada masalah, pergi hospital Segambut melawat. Takkan tak ada masalah hospital tu. Takkan pergi buat lawatan saja. Lawatan kerja menteri. Takkan tak dapat laporan apa-apa, hari rakyat boleh tahu. Yang dengar daripada doktor di sana. Mungkin nak tambah baik hospital tersebut ke, cat yang lama lusuh nak cat semula ke, nak tambah quarters nurse ke apa ke, takkan tak ada apa. Takkan itu saja duk cerita pasal tuala wanita saja. Dua dah. Ni mai pula.
Telok. Telok tuan-tuan lah. Semua pakai tukar dah profil telok. Bagus. Pergi tukar ramai-ramai. Kita support. Ni telok. Telok ni, saya pun tak tahu nak kata apa. Kita pun penin. Kita pun sebenarnya tuan-tuan penin dengan masalah telok ni. Benda mudah je tuan-tuan. Tak susah pun. Benda sangat mudah. Negara kita ni tak ada telok ke? Menteri je kot tak ada telok. Sebab tak berani nak buat keputusan. Negara kita ni tak ada telok ke? Negara kita ni pengeluar telok nombor 5 terbesar di dunia. Berapa banyak kita buat keluar satu hari? Nanti saya post statistik kat dalam page saya. Page Muhammad Syafiq Abdul Halim. Nanti saya post dalam Facebook saya. Tuan-tuan boleh tengok. Habis tu siapa telok tak ada di Malaysia ni? Siapa telok harga naik? Telok kita sebab kita hantar pergi keluar. Kita duk habang kat menteri dah. Sebab kita hantar pergi keluar. Dia bagi jawapan Perdana Menteri, dia kerajaan ni bukan macam masak mi segera. Kita tak suruh hang buat Maggi. Kita suruh hang urus tadbir kerajaan dengan baik. Masalah kita telok ni kita hantar pergi keluar. Kalau dulu masalah ayam kita tak ada dalam pasaran sebab kita ekspor ayam banyak. Jadi menteri buat keputusan pada waktu itu untuk membatalkan ekspor. Syarikat ni tak boleh ekspor keluar. Supaya ada telok tu dalam negara kita. Bila ada telok tu dalam negara kita, maka harga turunlah. Yang dia duk pergi melawat ladang ayam, duk pergi melawat apa tempat orang packing telok semua tu tak guna rakyat, bukannya bodoh. Awak hampir bincang dengan satu ladang boleh buat apa? Oh dia ni satu ladang ni, dia yang kontrol telok satu Malaysia ni, pergi mampuihlah Mak Sabu, oi. Hampir melawat ladang tu boleh buat apa? Satu ladang ni, dia satu tu je. Mungkin syarikat lain-lain panggil pengusaha-pengusaha telok ni. Takkan nak kena ajak menteri buat kerja sampai bodoh sampai teratur kot. Panggil bincang. Habang kata, okey kita akan buat ketetapan dalam masa 2-3 bulan ni supaya ekspor ini dikurangkan ataupun diberhentikan buat sementara waktu. Sebab rakyat tak mampu nak beli ayam, beli daging, beli udang, beli sotong mahal. Dia nak makan telok. Bila ramai orang nak makan telok, maka demand tu bertambah. Bila demand bertambah, supply kurang, harga naik lah. Hentikan sementara ekspor dulu. Bila rakyat dah muak dengan makan telok, maka dia jadilah makan telok dalam pasaran. Supply bertambah, demand itu berkurang, harga turun. Waktu tu hampa nak ekspor, hampa ekspor lah. Tak ada masalah apa. Sebab rakyat tak tumpu sebab nak makan telok dah. So, hang bolehlah fikir nak turunkan harga ayam, harga daging, harga makanan laut, sayur dan segalanya ni. Hari tu kemas masa tubuh kerajaan. Oh, Anwar angkat sumpah, saya akan pastikan Mak Sabu akan mengumumkan harga telok yang baru, yang lebih rendah untuk dinikmati oleh rakyat Malaysia. Pala toya hari ni dah berapa hari dah? Hari ni dah berapa hari naik pula dah. Semalam RM20, hari ni RM21. Awak nak tunggu telok sepapan 30 baru menteri nak ambil tindakan kan? Telok jatuh sebiji RM1 baru nak ambil tindakan kan? Tak pernah dalam sejarah negara kita telok pergi jadi sampai sepapan RM20 dekat RM22 hari ni. Tak pernah lagi jadi dalam sejarah ni lah kali pertama. Kata hampa ni pakar ekonomi, the Asian tiger, the dragon of the world, of Pluto dan sebagainya. Takkan hampa tak boleh nak urus benda ni? Benda ni sampai sekarang tak boleh nak urus lagi. Itulah kita ajak rakan-rakan kita tukar semua profile picture, kita pakai kerajaan telok. Ni rakan kita duk bagi tahu bila kita tanya mereka ni macam mana ni, dia bagi tahu minggu depan. Barulah menteri nak bincang. Nak bincang kat mana pun tak tahu. Planet Marik kot duk rasa. Sampai tak tahu langsung tak tahuan. Duk pergi sana ambil gambar, duk pergi sini ambil gambar, bawa sidang media sana, sidang media sini, masalah tak selesai. Ni baru telok.
Awat, melibatkan kos sara hidup rakyat telok saja kan? Ni macam-macam hidup ada ni. Dengan OPR naik, Menteri Ekonomi tak tahu hawan apa ni. Bercelaru kerajaan hari ni. Bercelaru saudara semua. Kita duduk sebelah sini, duduk tegak mereka, duduk suruh mereka dengar, mereka tak mau dengar. Ni Anwar baru ni buat ucapan. Tak habis-habis lagi pasal isu pelantikan dia sebagai Perdana Menteri. Cukup lah Perdana Menteri hang dah ada majoriti, cukup buat kerja. Ni 1 minggu sampai 3 kali lah yang di Pertuan Agong memberitahu saya untuk menjelaskan supaya Majlis Raja-Raja tidak terpaling. I become a Prime Minister dengan jumlah majoriti yang cukup disokong oleh Barisan Nasional, GPS, GRS dan sebagainya. Kita perlu buat undi tak percaya kerana dipertikai oleh pemimpin Melayu dan Islam. Pikut pemimpin Melayu dan Islam, awak hang bukan pemimpin Melayu dan Islam ke? Tak perlu orang rakyat tak mau tahu. You become a Prime Minister sekarang ni, Anwar Ibrahim. Hang lah jadi Perdana Menteri ni. Seminggu duk cerita pasal keabsahan pelancau lagi. Dah keluar dah hang punya schedule Dewan Negara, sidang Dewan Rakyat tu, perkara nombor 8 akan ada undi tak percaya Perdana Menteri. Dah, enough. Cukup mah. Kami pun terima. Tak apa Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. The problem is right now, masalah rakyat nampak tak selesai. Kita nak kepada reformasi. Masalah rakyat tak selesai. Hari-hari duk cerita benda yang sama. Saya ni tahulah duk menunggu lama daripada tahun 1998 baru jadi Perdana Menteri. Nah, you dah jadi Perdana Menteri. Tak perlu nak cerita hari-hari kata I am a Prime Minister. Saya sebagai Perdana Menteri. Tak perlu. Orang pun tahu, rakyat pun tahu, semua orang seluruh Malaysia tahu sekarang ni Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kita buka paper Sinar Harian, Esro Awani, Nanyang Siang Pau, Sinchu Daily, Tamil Nation, The Star, The Star, lepas tu News Red Time, Metro, semua duk sebut hari-hari cerita dalam surat khabar, saya Perdana Menteri. Astaghfirullahaladzim. Hang dah jadi Perdana Menteri. Kami tahu hang Perdana Menteri. Tak perlu bagi tahu. Seluruh rakyat Malaysia tahu yang angkat sumpah nama dia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan semua seluruh rakyat Malaysia tahu Perdana Menteri Malaysia lah ni Anwar Ibrahim. Dan sekarang ni buat kerja. Buat kerja. Rakyat nak tengok ni apa tawaran untuk rakyat. Next year ni nak dapat apa ni? Ni daripada kerajaan hari ni apa? Timor Leste. Dia bawa apa Timor Leste? Buat main apa? Pelaburan. 53 bilion. Hari tu apa? Erdogan main nak labur berapa kat negara kita? 200 bilion. Itu mana lagi main? Brunei nak main labur berapa kat negara kita? 100 bilion. Okey, kita dapat pelaburan daripada kerajaan Brunei, Turki, Timor Leste 300 bilion ringgit. Tapi tak ada. Takat telefon, hello brother, Anwar, how are you? Today fine, are you? You lunch already? Tak payah, brother. Rakyat bukan nak tahu kata dia telefon hang. Rakyat nak tahu berapa mai masuk dalam negara kita pelaburan daripada negara Turki. Rakyat bukan nak tahu apa Timor Leste telefon hang. Oh, Anwar, you become a Prime Minister right now. PM10, very good. You have a majority, 158. Rakyat tak mau tahu semua tu. Rakyat nak tahu berapa Timor Leste masuk dalam negara kita. Berapa peluang pekerjaan akan ada. Berapa banyak pelaburan nak masuk. Ini rakyat nak tahu. Bukan rakyat nak tengok gambar hari-hari yang duk berjalan, yang duk bercakap telefon. Rakyat tak mau tahu benda tu semua. Rakyat tak mau tahu hang pakai slipper ke. Rakyat tak mau tahu hang jadi imam di masjid ke. Rakyat tak mau tahu semua tu. Rakyat nak tahu hari ni apa benda yang hampa nak bawa kepada rakyat. Dalam belanjawan yang nak dekat ni, hari ni 12 hari bulan, next year rakyat dapat apa? Rakyat nak tahu bantuan sara hidup berapa rakyat dapat. Rakyat nak tahu bantuan peniaga kecil berapa. Rakyat nak tahu tentang tarif elektrik. Rakyat nak tahu tentang harga beras. Rakyat nak tahu ni, bantuan pesawah. Hanuk Abang kata, okey, kita pergi ambil kat Bernas 50 juta untuk bantuan pesawah. Bantuan jadah apa nak bagi kat pesawah ni? Pesawah duk tunggu bantuan apa nak bagi ni? Bantuan apa Anwar nak bagi pada pesawah ni? Nak bagi traktor sebiji ke? Mana tahu dia nak bagi traktor sebiji ke? Nak bagi racun ke? Nak bagi apa? Bantuan apa yang pernah nak bagi kat pesawah? Nak bagi duit kepada pesawah ke? Setiap pesawah dapat RM500 ke?
Benda apa ni? Bukan duk pihak habaq kita pernah nak bagi 50 juta, 50 juta bagi pada kerajaan, kerajaan bagi apa kepada pesawah? Ini yang kita nak tahu ni, orang ni. Penoreh getah, tak boleh menoreh getah. Nak buat apa ni? Apa bantuan kepada mereka? Takkan mereka nak tunggu je. Bantuan apa kepada penoreh getah? Yang kerajaan nak bagi next year ni, kita menghadapi musim tengkujuh, hujan mereka tak boleh keluar pi menoreh getah. Nelayan, sama juga. Hujan lebat tak boleh, ombak besar nak pergi laut tak boleh. Apa ni peladang apa yang duk tanam petani yang duk tanam sayur apa semua ni hari ni dah keluar dalam paper dah. Depa terpaksa naikkan kos sebab apa? Tanah lembap dan sebagainya, hujan dan sebagainya. Ni apa ni kerajaan nak buat next year? Banyak ni isu-isu permasalahan rakyat ni. Kami bukan nak dengar hari-hari yang pada buat live, ataupun kami bukan nak dengar hari-hari yang pada abang kata kawan nu mai melawat, kawan ni mai melawat, orang nu mai melawat. Esok mai daripada planet Pluto pula mai melawat. Kita ada duta khas daripada planet Pluto datang mai melawat Anwar Ibrahim, ataupun daripada planet Marik ke, menteri planet Marik mai melawat Anwar Ibrahim ke, mana nak tahu. Ataupun galaksi apa, mana-mana galaksi mai melawat ke, Wakanda ke, mana nak tahu mai ke, Iron Man mai melawat dia. Kami tak mahu tahu pasal benda tu semua. Mai melawat, okey good lah. Mana nak tahu kot apa nama Iron Man buat pelaburan di Malaysia ke, apa dia panggil apa tu, Stark Industries ke, buka apa dia panggil apa, Stark Industries lah, apa benda, Iron Man punya syarikat kat dalam filem tu. Dia mai buka di Malaysia, buat baju Iron Man, ATM semua pakai, boleh terbang pakai suit tu, tak apalah juga. Ataupun Batman nak mai buat pelaburan di Malaysia ke, tak apa, takat Batman mai jumpa dengan Perdana Menteri, kami tak heran. Bruce Wayne mai jumpa dengan Perdana Menteri daripada apa, Godam, dan dia nak buat pelaburan di Malaysia, rakyat nak tahu lah. Tapi kalau kata Bruce Wayne mai jumpa dengan Anwar, kami tak mahu tahu, tapi mampus ya. Okey, tuan-tuan Megatron mai melawat Anwar ke, apa Tony Stark. Kami tak mahu tahu benda tu semua. Kami nak tahu berapa pelaburan mai ya. Panas tak apa, jangan koyak. Okey tuan-tuan. Jadi selesailah masalah rakyat ni secepat mungkin. Jangan duk tunggu lama. Rakyat ni tuan-tuan, dia dah pilih kita, cukuplah. Dia dah pilih Pakatan Harapan 84 kursi. Tiap-tiap hari duk abang kata hampa 84 kursi, dia takkan tambah jadi 85. Kami pun tahu DAP Pakatan Harapan dapat 84 kursi. Rakyat tahu dapat 84. So that apa yang hampa perlu buat? Hampa leading the mandat of rakyat, dapat mandat yang banyak. Hampa lead benda ni. Okey, 84 hampa dapat. Kami dapat kursi yang banyak. Blok Pakatan Harapan. Okey, apa yang hampa buat dengan mandat rakyat? Janji-janji dalam manifesto apa yang hampa buat? Oh, kami ada 148 kursi. Okey, fine lah. You ada majority numbers kat dalam apa ni. So apa kali nak ulang kata you ada majority? Kami daripada dulu duk dengar dah. I have number, I have educate and apa semua numbers, I have apa segala macam numbers lah. Daripada dulu kita duk dengar pasal numbers ni. Ini bukan kita nak belajar ilmu falak. Tolonglah Perdana Menteri, kita bukan nak belajar ilmu falak. Tapi kita nak you ni takbir negara bagi elok, ekonomi negara kita pulih dan sebagainya. Kalau nak setakat nak belajar ilmu falak pasal number, anak saya pun tahu 1 plus 1 equal to 2, 2 tambah 2 jadi 4, 140 apa nama 222, 148 lebih besar daripada ni. Kita pun tahu tu ilmu falak, tapi ilmu falak tidak boleh memperbaiki ekonomi negara kita. Kita memerlukan the Asian Tiger and the Dragon of the world untuk memperbaiki ekonomi negara kita. Okey, dan yang mana belum tukar lagi profile picture kerajaan Teluk ni, saya minta tolonglah untuk kita buat protes sikit, kita tukar profile picture kerajaan Teluk. Menteri Teluk. Okey, tuan apa soalan yang ada lagi Bursa Malaysia jatuh, tukar lu Teluk. Jadi siapa duk tanya di TikTok, duk tanya nak dapat mana profil Teluk tu, tolong pergi dekat Facebook saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim, saya punya Facebook tu, pergi dekat page, ambil dekat situ, dekat page saya ada raw file untuk tukar profil picture kerajaan Teluk. Kita ada. Okey tuan-tuan, soalan apa lagi yang ada?
Rakyat nak mampus, menteri duk nganga lagi. Tahu tak apa? Rakyat nak mampus dah, menteri duk nganga tak habis-habis lagi. Okey. Okey, tuan-tuan. Kami nak telok, pergi jangan koyak. Saya nak soalan tuan-tuan. BP depa nak merapu BP kat depa. Sebab kita sekarang ni kerajaan tengah moving. Kita accept, kita berbangkang. As berbangkang, kita mesti semak imbang kerajaan. Apa yang saya cakap tadi bukan fact. Apa yang saya cakap tadi bukan apa yang berlaku kat dalam negara kita. Tentang tuala wanita, tentang menteri kementerian dalam negeri nak pergi buat kempen. Ni pilihan raya bulan 5 nak pergi buat kempen. Bulan 12 tak kegila punya kerja. Kan? Jadi apa yang saya duk cerita kat sini ni bukan apa yang berlaku kat dalam negara kita. As a opposition dan sebagai pembangkang, ni lah benda yang kita bangkit untuk menyemak imbang sebagai teguran kepada kerajaan. Kita tak kritik. Kita tak kata kita mesti jatuhkan kerajaan. Kita mengatakan bahawa perlunya agenda reformasi. Perlunya perubahan. Kerajaan perlu membuat satu reformasi. Dan perlu sedar bahawa mereka adalah kerajaan. Mereka sedang memimpin rakyat Malaysia sekarang ini dan mereka perlu melakukan kerja mereka untuk membantu rakyat, bukan lagi berpolitik. Adakah daripada tadi saya duk sebut tu satu benda hak tak berlaku pun dalam Malaysia saya cipta sendiri? Semua benda ni berlaku. Jadi tugas pembangkang adalah semak dan imbang apa yang berlaku dalam kerajaan sekarang ini. Untuk memastikan supaya kerajaan sedar bahawa mereka melakukan kesilapan dan mereka melakukan perubahan. Ini adalah satu kritikan yang membina. Betul tak saudara semua? Kalau mereka tidak boleh menerima hakikat ini, macam grup kerajaan, mereka duk buat live, duk hentam Perikatan Nasional. No, sekarang ni it's not about mereka nak cerita tentang Perikatan Nasional. Kalau kita sebut pasal telok, mereka kena cerita kat kita. Dan di bawah KPDN HCP dan pegawai pemantau harga telah pun pergi memantau harga dan sebagainya. Kita akan ni, you kena mencontohi leaders you dalam penerangan. Bila jadi kerajaan, you must be professional. Apa yang kita cakap kat sini, and please record dan bagi tahu dekat menteri you, bagi tahu dekat kepimpinan politik dalam parti you, ini yang kita tengah bahaskan sekarang ini, tolong buat perubahan. Ini tugas di pihak kerajaan, bukan duk masuk dalam live kita duk abang budak-budak PR ni koyak. Kita tak koyak. Kalau kita koyak, kita serang berdasarkan parti politik, agenda politik dan sebagainya. Tetapi kita nakkan reformasi. Saya yang menggerakkan reformasi 2022. Akan bersama dengan beberapa orang anak muda di peringkat permulaan yang kami akan gerakkan skuad reformasi anak muda. Supaya kerajaan hari ini melakukan pembaharuan dan perubahan. Kita perlu ke arah politik yang lebih matang. Kepimpinan politik bila mereka dilantik menjadi menteri, dan bila mereka dilantik menjadi Perdana Menteri, mereka adalah penyawat awam yang mereka perlu berkhidmat untuk masyarakat. Perlu berkhidmat sepenuhnya untuk masyarakat, memastikan bahawa kementerian di bawah mereka ini berfungsi dengan baik, mewujudkan satu tadbir urus yang baik dan sebagainya. Bukan masa mereka nak fikir tentang nak pergi buat ceramah kempen. Ceramah kempen ni adalah sewaktu berlakunya pilihan raya. Kalau kita tengok di dalam akta kesalahan pilihan raya, apa yang disebut dalam akta kesalahan pilihan raya SPR, tempoh berkempen adalah semasa, tempoh berkempen bermula selepas penamaan calon. Menteri Kementerian Dalam Negeri tak dan penamaan calon, tidak sempat lagi bubar don, dah nak pergi kempen. Ni pilihan raya bulan 5, pilihan raya negeri bulan 5, lah bulan 12, 5 bulan. 5 bulan duk ada berapa hari tuan-tuan? Bulan Januari ada 31, bulan Februari 28 ataupun 29. Betul? Bulan Mac ada 30. Bulan April 31. Bulan Mei 30. Betul tak? Salah. Bulan Januari 31. Bulan Februari 28 ataupun 29 hari. Bulan Mac
31, bulan April 30, bulan Mei 31. Berapa hari keseluruhannya duk ada? Lama lagi. Lepas tu pula tempoh kempen pilihan raya pula bulan Mei tu, duk ada 14 bulan Jun tu duk ada 14 hari ataupun 21 hari kempen punya tempoh. Lama lagi. Takkan sementara nak tunggu pergi hari kempen tu rakyat nak mati, pejabat awam tak dapat apa, gaji tak naik, Kementerian Kesihatan dapat saja tuala wanita, lain tak ada. Itu saja yang boleh buat. Kalau menteri hadut ada hari ni tak perform, hampa tukar dalam parti hampa ada 84 orang yang menang. 84 orang yang menang, tukar di antara 84 tu. Ataupun 84 tu tolonglah buat grup WhatsApp bincang. Tegur menteri hadut ada. Kita faham mungkin ada baru-baru jadi menteri macam Adam Adli, semua ni baru belajar kat universiti pun tak habis, kena buang daripada universiti. Dia tak tahu nak buat kerja macam mana. Bubuh dalam grup WhatsApp bagi tahu Kementerian Belia dan Sukan buat macam ni. Bukan buat keluar kenyataan, okey saya tengok banyak perubahan yang boleh dibuat dalam Kementerian Belia dan Sukan. Semua orang tahu banyak perubahan boleh dibuat. Kalau jadi menteri sesimpel itu, anak saya pun boleh jadi menteri. Dia dilantik saja sebagai timbalan menteri, lepas tu dia buat keluar press statement. Saya sebagai timbalan menteri Belia dan Sukan, saya melihat banyak perubahan yang kita dapat buat. Semua orang boleh jawab macam tu. Semua orang boleh jawab bahawa banyak perubahan kita boleh buat. Tapi as a menteri, as a minister, awak adalah pembuat dasar dan polisi. Jawapan awak bukan macam tu. Jawapan menteri ataupun timbalan menteri adalah saya telah melihat dan meneliti kepada apa yang telah dibincangkan di peringkat kementerian, dan kita tengok perubahan-perubahan tertentu yang dapat dibuat, yang kita schedule perubahan di peringkat jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Antara pelan-pelannya di dalam jangka masa pendek ini, mungkin kita akan buat apa? Memperbaiki pusat-pusat sukan ke, fokus kepada e-sport ke. Ni jawapan timbalan menteri. Kalau nak pergi duduk dekat sidang media, panggil wartawan ramai-ramai pura-pura. Macam Anwar selalu kalau press statement, terima kasih kepada Al Jazeera, CNN, BCC, China Post, Indonesia, semua post ada kat depan tu. Lepas tu nak abang dekat wartawan, saya melihat banyak perubahan yang dapat dibuat di kementerian ini. Wartawan pun tahu, hampa dulu duk serang kata kementerian tak berfungsi, dan hampa kata banyak perubahan yang hampa nak buat. Daripada dulu kami tahu, tapi kami nak tahu perubahan apa hampa nak buat. Astaghfirullahalazim. Jemaah menteri hadut ada hari ni. Kita ni hari-hari baca paper ni bergegak jantung ni. Panas hadut dengar. Mereka ni otak ada ke tak ada? Okey tuan-tuan. Kerajaan tak ada telak. Okey, yang mana belum tukar lagi profile picture tu, tolonglah tukar. Support rakan-rakan kita yang ada. Yang nak naik di atas ni, kena ada profile picture telok, kita naik di atas. Untuk BC ya. Kalau nak BC, kena tukar dulu profile. Lepas tu nanti ni. Okey, tuan-tuan. Yang jadi menteri pun mangkak. Bang, teruk menteri sekarang ni. Jangan duk abang lah. Saya pun tahu kata teruk menteri duk ada ni. Yus Ismail Fik PM10 membayangkan RM600 bilion dan menuduh Tan Sri Muhyiddin Yassin salah guna kuasa meragukan apabila SPRM mengatakan tiada kes. Adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh menyaman PM10 dengan denda tuntutan lebih daripada 2K dan lucut keahlian dia sebagai PM? Boleh? Rakan kita baca paper bergegak telok. Semalam ada seorang main duk bahas dengan saya berkenaan dengan 600 bilion ni. Saya kata, saya baca semua surat khabar dia. Surat khabar Sinchu Daily pun saya translate pergi dalam bahasa Melayu. Saya play dulu, suara tu, read tu, saya play guna telefon dalam bahasa Cina, lepas tu saya translate bahasa Melayu dia. Surat khabar, semua surat khabar saya baca, saya kata tak ada satu pun yang orang Pakatan Harapan sebut ni ada macam SPRM sebut.
SPRM, Ketua SPRM sebut bahawa tuduhan yang dibuat adalah 600 bilion ringgit. Tetapi selepas daripada memanggil saksi dan juga telah pun refer kepada Kementerian Kewangan, jumlah yang sebenarnya adalah 530 bilion. Dan selepas dilihat semula, 95.2 bilion adalah duit yang melibatkan Kementerian Kewangan dan yang selebihnya bukanlah duit kerajaan Malaysia. Daripada 92.5 bilion ini adalah melibatkan pakej-pakej ransangan ekonomi, iaitu 7 pakej ransangan ekonomi. SPRM sebut. Dan pihak SPRM menunggu laporan daripada Kementerian Kewangan untuk memperincikan jumlah 92.5 bilion ini mengikut kepada pakej-pakej ransangan ekonomi yang telah diberi pada tahun 2020 sehingga tahun 2021. Ini Ketua SPRM sebut. Tapi puak-puak PKR duk bagi tahu apa kat kita? Pakatan Harapan. Ni saya masuk sikitlah politik. 95.2 bilion SPRM sahkan duit tersebut telah hilang. Hampa baca tak mana? Kita baca Metro tak sebut hilang. Kita baca Berita Harian tak sebut hilang. Kita baca Awani tak sebut hilang. Kita baca surat khabar Nanyang Siang Pau tak sebut hilang. Kita baca Tamil Nation tak sebut hilang. Sinchu Daily tak sebut hilang. The Star tak sebut hilang. News Straits Times tak sebut hilang. Lepas tu apa lagi? Sun Daily, satu lagi? Lupa lah. Semua tak ada sebut hilang, tapi mereka sebut hilang. Mereka pergi baca tang mana? Mereka baca tang mana? Tu macam ada seorang tadi tu, Wan Mak Hussein tu. Bila saya cerita pasal tuala wanita tu, yang kata menteri beli dekat dalam beli untuk pejabat menteri dan juga kementerian, dia pergi komen kat Facebook saya. Dia tulis apa kat situ? Dia kata saya telah berbohong, di mana menteri telah pun bercakap di dalam Dewan Rakyat bahawa beliau telah pun ada hubungan, ada orang kata berbincang dengan agensi-agensi untuk pembahagian tuala wanita. Saya nak tanya, bila sidang Dewan Rakyat ni? Sidang Dewan Rakyat pun tak bermula, punyalah nak membohong. Ni orang kata ni kalau biasa membohong ni. Punyalah nak pembohong, pergi tulis komen kat situ, lepas tu dia punya macam-macam dia pun, duk kata Syafiq mohong ni dalam Dewan Rakyat, menteri sebut je ni. Bila sidang Dewan Rakyat? Sidang Dewan Rakyat 19 hari bulan nanti. Tak ada sidang lagi. Lah ni Dewan Rakyat tutup, pintu tutup. Tak ada siapa sidang lagi. Tak dan titah diraja. Agung tak buka lagi. Agung tak buka lagi Dewan Rakyat. Tiba-tiba menteri boleh pergi sidang. Dia bersidang dengan siapa? Dia bersidang kan dia bersila di dalam Dewan Rakyat? Ini masalah bila bohong. Tu macam ada seorang rakan kita tu, Zaid Pulau Mentera. Kita tanya kat dia semalam, siapa Hakim Nazrin ni, kita tak boleh percaya. Dia kata Hakim Nazrin ni, Tan Sri Muhyiddin Yassin salah lantik. Mana boleh seorang hakim yang tidak ada kelayakan untuk jadi hakim menjadi hakim? Kita tanya dia pula, apa kelayakan Hakim Nazrin? Dia kata Hakim Nazrin ni, Syafiq, asal dia adalah repair kereta. Dia mekanik repair kereta, tapi Tan Sri angkat dia daripada mekanik repair kereta jadi hakim negara. Astaga. Nah, ni kes duk pembohong. Banyak sangat pembohongan sampai orang tua tu tak tahuan apa, dia pun duk dengar je siapa cakap kat dia pun percaya, sampai lah dia duk piabak kata Hakim Nazrin ni mekanik repair kereta. Ada semalam orang tua masuk pukul Z Pulau Mentera tu, saksi duk ada ramai. Dia kata Hakim Nazrin ni mekanik repair kereta. Dia kata kita ni kalau nak cerita dalam media sosial ni, tolong jangan pembohong. Bila pembohong, orang percaya, jadi masalah. Tak pasal-pasal orang tua tu kena maki dengan saya semalam. Tak duk Hakim Nazrin mekanik repair kereta. Tan Sri pergi angkat dia daripada mekanik, letak dia satu jawatan sebagai hakim negara. Ni punca pembohongan, punca berita tidak benar. Orang-orang kampung percaya, tu ke Hakim Nazrin ni rupanya mekanik. Kita pun tanya dia, Hakim Nazrin ni bengkel kereta tahu mana? Dia kata tak tahu, kawan tu tak cerita. Kalau pergi cerita kat kampung-kampung belah Sik, belah Baling dia percaya, betul no, Tan Sri teruk no, sampai teratur no, mekanik repair kereta dia bagi jadi hakim. Mana kawan tu nak tahu pasal undang-undang? Dia repair kereta, dia pandai.
Lepas tu dia cerita apa pula? Dia kata YMDB ni sebenarnya syarikat nak bantu orang Melayu. Kita tanya dia pula lah, YMDB ni buat bisnes apa? Dia kata YMDB ni sebenarnya jual ropok leko. Jual saya nak cerita pada tergelak. Jual ropok leko di luar negara, awak balik keuntungan. Untuk bantu pasaran orang Melayu. Ropok leko ni pun ambil daripada orang Melayu pula. Sejak bila YMDB jual ropok leko? Bila kita ni duk biasa dengan pembohongan, maka orang tua-tua umur 40 ke 50-an ni tak tahuan apa. Mereka pun ingat benda sama. Oh betul lah, YMDB ni jual ropok leko. Lah, betul lah Najib ni, dia nak bantu orang-orang susah di, ambil peniaga-peniaga kecil ni, pergi beli ropok leko dia ambil, pergi jual luar negara. Sejak bila YMDB jual ropok leko? Sejak bila YMDB ni jual ropok leko? Nampak bila kita ni pembohong mata-mata nak dapat undi, ni jadi macam ni lah. Orang boleh terpercaya dengan kita. Jom Perikatan Nasional. Sat-sat lagi ni. Kerajaan bawa SD ke sana sini. Teluk tahu. YMDB jual ropok leko dah betul. Bukan saya nak bohong. Semalam ramai saksi duk ada. Kan? Jadi janganlah duk terbiasa dengan pembohongan ni, sebab pembohongan ni merosakkan negara. Kan? Pembohongan ini merosakkan negara dan pembohongan ini merosakkan pemikiran orang. Kesian kawan tu. Kan? Kita nak kata kat dia bodoh pun tak boleh, sebab dia pun duduk di kampung, orang bagi tahu apa dia dengar. Dia bukan nak tahu saya benda ni. Kan? Pening soalan tak nak, jangan layan yang tak cerdik tu. Staf balik kampung, member kirim ropok leko. Yang ni betul, orang tua-tua belah baling kata macam tu, Fik. Ya Pak Jemaah, orang tua-tua belah di baling abang YMDB jual ropok leko. Baru orang mana dia pergi abang kat dia tu. Jadi dia betul masuk semalam tu duduk baling dah. Dia duduk baling betul ni. Dia pun abang, orang tua-tua di baling abang kata jual ropok leko YMDB. Betul abang Oh, saya ingat kan dia ni seorang ada sabut kepala. Maknanya kita kena pi belah baling tu kena pembetul Kalau tidak jahanam habis semua orang duk ingat macam tu. Sama macam kes Rosmah, kita tanya dia, Rosmah, kes apa Rosmah? Dia kata Rosmah ni sebenarnya dia nak tolong sekolah di Sarawak. Dia beli solar pakai duit dia. Lepas tu beli bagi kad supplier. Bagi-bagi kad supplier, solar tak sampai. Tu dia tuduh dia di mahkamah sebab solar tu tak ada. Sebab Rosmah tipu, kata nak pasang solar tapi tak pasang solar. Bukan salah Rosmah, salah supplier tu lah, sebab tak hantar apa solar. Sampai teratur mereka pergi bohong orang tua teruk tu puak ni. Kan? Salah supplier tu siapa dia? Supplier tu Rosmah juga, kan? Rosmah scam Rosmah. Fik, aku baru balik kampung Terengganu juga, beli juga ropok leko ni, kan? Baiklah cakap YMDB jual ketua punya. Sakit perut gelak dekat Z malam tadi. Betul, ringgit makin jatuh setiap hari. Setuju ke Fik kalau kerajaan tambah subsidi? Tambah subsidi minyak dan telur supaya cukup. Subsidi minyak ni bagi saya lah, pendapat saya daripada dulu sampai lah. Hampa nak setuju tu, tak setuju tu kemudian lah, kan? Subsidi minyak ni pada pendapat saya, dia tak perlu kita nak bagi subsidi minyak ni, sebab negara-negara lain pun minyak mahal macam tu ke. Bagi saya dulu kita subsidi, contoh harga minyak ni RM4, contohlah harga pasaran ni RM4. Kerajaan subsidi 50 sen ataupun RM1 jadilah. Tapi kena tengok betul lah. Janganlah sampai menindas rakyat pula. Jadi duit tu bagi dalam bentuk monetary ataupun daripada bentuk bantuan directly kepada rakyat. Kepada rakyat yang memerlukan tu lah. Itu adalah kaedah yang pertama lah. Kaedah yang kedua ni tuan-tuan, saya nak tanya. Daripada dulu, kereta kalau nombor plate luar negara takkan boleh isi minyak subsidi, betul? Walaupun ada lah keterisan, ada tirih-tirih sikit lah. Tak ada sistem apa pun. Jadi orang di staff di stesen minyak ni akan tengok. Nombor plate kereta luar, mereka tak bagi. Sebab kita dah didik macam tu. Kalau bagi boleh kena tangkap. Kalau bagi boleh kena tangkap. Kita boleh encourage juga orang di stesen minyak, staff-staff di stesen minyak, kereta mahal jangan nak pergi isi minyak 95. Kan? Itu antara dia lah. Salah satu dia lah, kan? Jadi subsidi telur ni tak perlu nak subsidi.
Dia masalah yang ada sekarang ni adalah telur tu ada. Kan, bukan telur tak ada, tapi telur kita ni kita eksport keluar. Apa kita nak subsidi? Subsidi untuk apa? Lagi jual murah kat luar. Kan? Tak perlu kita nak subsidi telur ni. TikTok sangkut. Tak kot. Okey je, tak sangkut ya. Okeylah tuan-tuan. Saya rasa di Facebook setakat tu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.